para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Bila saya lihat anak-anak muda menyambut perjuangan pada malam ini, saya rasa gembira kerana perjuangan kita tetap ada pelapis. Saya bukan orang asing di sini. Saya biasa bertanding pada tahun 82 lawan dengan Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Di sini ada kampung yang cukup kuat dengan PAS yang dulunya amat terkenal, Haji Maisa. Saya ingat keluarganya datang kot malam ni. Kalau datang, saya ucap ahlan wa sahlan, karena disitulah tempat saya makan nasi selalu. Dan tahun 86 saya pula bertanding di Sematang Pau lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila saya lihat anak-anak muda di hadapan, saya berkeyakinan masa depan perjuangan kita adalah cemerlang. Karena anak-anak muda ini sentiasa akan berusaha meneruskan perjuangan kita untuk menjadikan Malaysia negara yang makmur, aman dan berdedikasi. Satu hari insya-Allah akan terbebas daripada gejala rasuah yang begitu melanda negara kita. Hadirin sekalian, saya kesian saudara yang berhormat Pak Is tadi hentam Ustaz Hadi. Kenapalah begitu? Kesianlah kepada orang tua tu. Karena kita tidak tahu minggu depan Ustaz Hadi nak kata apa. Dia berubah setiap minggu. Saya ingat lagi masa zaman kami dibesarkan dalam PAS, terutama di sebelah Penaga ini, kita didoktrin dalam pemikiran kita, sembelihan UMNO pun tak boleh. Saya sampai hari ini kalau saya tahu UMNO sembelih, saya makan dagingnya masih melugai. Karena diasah oleh pemikiran ulama-ulama kita tentang akidah UMNO. Dan kita ingat, kami dulu anak-anak muda hafal amanat Najadi daripada Bangul Peradung. Kita menentang UMNO bukan karena namanya UMNO. Kita menentang UMNO karena dia kekalkan pelbagai lokrit dan seterusnya. Hafal. Sekarang Jaya Hamidi kata Haji Hadi yang terhegeh-hegeh nak jumpa saya, bukan saya nak jumpa dia. Ini baik, kesianlah pada tadi. Dia akan berubah setiap minggu. Dalam pilihan raya di Teluk Intan, beliau mengatakan DAP sahabat kita, DAP junjung perlembagaan, DAP menghormati perlembagaan, DAP menentang darurat. Masa itu kempen untuk menangkan calon DAP PAS dalam Pakatan Rakyat. Di Tanjung Piai, calon BN Cina Kapiak. Dia boleh kempen tolak calon kita tu imam. Calon Pakatan Harapan tu imam masjid. Daripada Pakatan Harapan, dia suruh rakyat Tanjung Piai undi MCA. Sekarang dia kata pula akidah Pakatan Harapan tak boleh pakai, karena dia bersama dengan bersatu. Dalam Pakatan Harapan banyak pengkhianat. Dia lupa Yuri Yassin Azmin, rakan dia sekarang yang kena Pakatan Harapan. Saya ingat dia ni doktor kena picek dan doktor tadi. Saya kesian ke dia, sebab kemanapun dia bekas mimpin saya dan saya tahan timbangan presiden tu. Dan kepada adik-adik ini termasuk Husni Makfiah, fikir-fikirlah untuk tinggalkan parti itu. Ada masalah. Betul pemikiran mereka. Saya sendiri sekarang, saya malas nak berterbang pergi mana pun.
Sebab para mugari semua dah tutup aurat. Sebab apa yang muentah? Masa kami muentah dulu, Zailah, ketua wanita, hentam Pakatan Harapan. Bila ni nak suruh para mugari tutup aurat? Masa itu dia ahli parlimen rantau banyak. Sekarang Timbalan Menteri jaga hak wanita. Baik tu sekarang ni, naik kapal terbang tengok, semua dah tutup aurat dah. Ni yang tadi sekalian, saya ingat pakat-pakat tinggal lepas ni. Dia parti dah merapu. Saya tengok tu sembang. Dan ada seorang ahli parlimen daripada DAP. Dia kata hudud ni nyawa pas. Nyawa. Tapi sekarang mereka tak sebut langsung. Sekarang sebut dalam parlimen. Kami akan berusaha. Kami tahu kata ahli parlimen DAP tu. Dia cakap dengan saya di kantin parlimen lah. Kami tahu nak laksana bukan senang. Sekurang-kurang mereka sebut dalam parlimen, kami terus berusaha. Ni cakap pun tidak lah. Judi naik 8 kali, naik ke 22. Tutup semua. Jadi hadirin sekalian, mereka hanya nak dapat kuasa sebab mereka dah enak bila dapat jadi menteri, dapat jadi senator, dapat jadi duduk dalam GFC. Itu yang kehendak. Dasar tak ada lah. Sebab itu bila Ustaz Adi hari ini video dia keluar yang terbarunya, saya tak sensitif sebab saya tahu lepas pilihan raya ini dia akan puji Pakatan Harapan. Betul ke tak? Katalah kita menang, tak cukup berapa kursi untuk tubuh kerajaan, katalah paskan tawarkan diri. Masa tu dia kata Pakatan Harapan sahabat kita. Muhammad Sabu itu timbalan saya dulu. Sah dia akan kata itu. Sebab dari sekalian tak ada prinsip apa dah. Sebab itulah saya haraplah dia akan datang orang Islam atau bukan Islam, tolak calon PAS ni habis-habisan. Boleh? Tak guna. Kita tak tahu dasar mereka nak bawa ke arah mana. Sebab itu hadirin sekalian, kita lihat. Kita sebut soal pengkhianat. Sekali dia kanan, dia akan terus khianat. Siapa khianat kerajaan kita? Peristiwa Sheraton. Yaitu diantaranya Azmin Ali dan Mahyudin Yassin yang merampas kerajaan, cara pindah ke wakil rakyat, janji wakil rakyat dengan berbagai kedudukan, menteri, timbalan menteri, JLC dan sebagainya. Dia boleh ambil kerajaan. Kemudian beberapa bulan kemudian dia dikhianat pula. Sekarang hadirin sekalian, cuba kita lihat pengkhianat dengan pengkhianat bertemu, lawan khianat. Kita dah janji dalam MOU, Mai Sabri, kau jadilah Perdana Menteri sampai pilihan raya. Kamu nak ubah sampai bulan 7 tahun depan pun tak apa. Kami Pakatan Harapan sedia untuk jadi pembangkang dan bekerja sama. Di antaranya kita minta pindah akta anti lompat parti. Beliau akan datang, parti nak mengubah boleh, individu tak boleh. Sebab itu Pak Is nak masuk parti apa nak ubah sekarang. Jangan ubah. Lepas pilihan raya ni kita juga ketua muda di MP kan, ketua muda keadilan kan. Sebelum nak dicalonkan ni, nak masuk parti mana? Masuk Pak. Bila dah menang besok melalui keadilan atau melalui amanah atau melalui DAP, tak boleh lompat. Melainkan parti itu yang buat perubahan. Misalnya bila lepas ni DAP kata kami nak bekerja sama dengan UMNO, parti itu kena. Okey, individu tak boleh. Sebab kalau dia lompat, kena buat pilihan raya semula. Ini kita tak mau lagi berlaku peristiwa seperti Sheraton, yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi kerajaan. Betul tak? Kita selama ni yang menang, kita tunggulah, kita lawan. Tahun 82 saya lawan, kalah. Tahun 86 saya lawan lagi, kalah. Kemudian kita lawan lagi berbagai tiap-tiap kali pilihan raya, kalah. Kita menang, parti kita tak menang. Kita sanggup jadi pembangkang.
kerajaan 22 bulan. Hak menang jadi membangkang. Boleh ke tak? Aku ni menteri pertahanan ni. Bukan kecil. Menteri pertahanan ni toba raja. Kasut ada orang lap, baju ada orang serika. Sampai rumah pintu orang buka. Oi, pergi mana pun 8 orang tu. Selamatan. Pergi mana pun. Kita pun duk asal 5 tahun yang aku dapatlah buat perubahan. Tengok 22 bulan bukan kita buat perubahan, mereka ubah kita. Mana Arab jajah tu. Apalah. Dia buat pengkhianatan, jatuhkan kita, naik Mahyudin. 17 bulan kemudian mereka khianat berata Mahyudin. Sekarang pengkhianat ni pula nak khianatkan Maya Sabri. Khianat Maya Sabri. Mana boleh Maya Sabri itu suka tak suka dia Perdana Menteri. Respect lah dia. Bila dia dah angkat sumpah depan di Pertuan Agong, kita tak suka ke tak suka dia Prime Minister. Ini kita kena faham dalam perlembagaan negara kita. Tiba-tiba 12 orang menteri tulis surat pada Agong berasingan. Korang ajak atau tidak? Korang ajak tak? Dia korang ajak kepada Maya Sabri dan kepada negara. Artinya mereka khianat sekali kepada Tun Mahathir dan kami semua meminta. Kemudian dia khianat kepada Mahyudin Yassin dan dia khianat pula kepada Maya Sabri. Mana boleh dia dalam kabinet ketua kita Perdana Menteri. Sebab itu bila Tun Mahathir letak jawatan, kami semua kena letak. Sebab dia ketua. Soal dia bincang tak bincang dengan kami itu perkara kedua. Saya balik ke luar negeri, sampai-sampai benar-benar kata Tun letak jawatan. Saya pun balik rumah, bagi tahu kepada pengawal-pengawal saya, ambil balik kereta. Ambil balik semua. Aku bukan lagi menteri. Kenapa? Perdana Menteri letak jawatan. Kami menteri yang dia lantik kena letak jawatan. Ketua kabinet ni Maya Sabri. Tiba-tiba 12 orang menteri PAS dan Bersatu hantar surat lain kepada Pertuan Agong. Ini biadab atau tidak? Maya Sabri kalau dia letak jawatan, dia tak berubah parlimen, dia mungkin akan dipecat. Oleh kerana dia sayang kepada parti dia, baguslah. Orang yang sayang pada parti dia, bagi kita hormatlah. Dia terpaksa berubah parlimen kerana 12 orang menteri dia hantar surat berasingan kepada Yang Pertuan Agong. Artinya sejak daripada Sheraton Move sampai hari ini, kerajaan kita tak ada berkat dan penuh dengan kacau bilau. Pelabur mana nak datang? Orang PAS ke kampung, apa tahu tak apa Malaysia jadilah ni. Inilah, dan PAS pula parti yang berdasar. Dulu kita ni tak menang pun tak apa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kami hafal ayat tu. Jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Kalah ke menangkah kamu dimuliakan, kamu tu tinggi. Kita pun dulu bila kalah pun rasa syok. Lani dah. Kalah kan kita nak jadi kerajaan. Soal judi naik-naik kan kita apa peduli. Rasuah meningkat kan kita tak peduli. Yang penting kita nak duduklah kerajaan. DAP tak boleh. Ni Cina kafir. DAP bahaya. Mana bahaya dia? Tak dapat cakap. Hanyalah cakap dalam bentuk teori. Di Pulau Pinang, hal takut pada DAP itu dah tak ada lagi dah. Dulu masa kita mula merintah tahun, berapa kita mula menang tu? 2008. Alah, tunjuk perasaan di bawah Komta tu tiap-tiap riman. Sampai kiring tai kat Lingwain. Ni periksa tai lah. Apa pernah tengok tak simbol najis tu? Menengkuai seperti itu tu. Sampai tu menerak depan kereta Lingwain nak pergi kerja. Sebab apa? Apa nak jadi pada Melayu? Apa nak jadi pada orang Islam? Habislah kita, bang tak boleh. Demonstrasi. Tapi lepas kita menang kali kedua, demonstrasi dah tak ada. Tinggal hantar memorandum. Menang kali ketiga, apa dah ada lah ni. Kita panggil bagi bantuan ni, pokok ni, kita panggil 10 pagi, 8.30 pagi dah sampai.
Dan sekarang, insyaAllah, beliau akan datang, saya yakin Pulau Pinang Pakatan Harapan akan menang dengan cemerlang. Dan itulah juga di peringkat federal. Kalau kita boleh perhabis 5 tahun, BN tak bangun lah. Wah tu, tak ada lah. Sebab kita tahu, dalam masa kita, misalnya kita janji nak turun tol, kita dah turun 20%. Saya mula-mula saya jadi menteri, memang saya tak pandai, saya akui. Saya terima kasih kepada pegawai-pegawai kerajaan, panglima-panglima tentera, tengok sambut kita, dia kerjasama, meeting. Bila kita nak buat kertas kerja, defend white paper, pegawai-pegawai ni ada yang kerja sampai hari Sabtu, hari Ahad, malam sampai 3 pagi berjegil mata. Sebab dia sanggup buat kerja itu, dia tengok menteri dia baik. Betul ke tak? Bila dia tengok menteri dia pencuri semua. Sebab kita boleh lihat. Dan bila saya tengok apa masalah, kita tengok veteran, kesian, duduk rumah setinggan, duduk rumah semua ni, apa nak buat ni. Saya sebagai menteri, saya pergi jumpa lah Lim Guan Eng, bolehlah beri sikit ibuhan pada mereka ni, veteran ada mai banyak malam ni. Bolehkah bagi sikit? Lim Guan Eng ni jenis tekun. Tapi kalau berhujah dia dengan baik, dia boleh terima. Ada dia jaga Pulau Pinang 2 penggal tu lah, Pulau Pinang jadi macam ni sekarang. Betul ke tak? Mana ada kerajaan negeri boleh buat jalan raya? Ni boleh buat lebuh raya daripada Tanjung pergi balik Pulau. 270 juta. 278 juta. Kerajaan negeri Pulau Pinang pasal apa? Tak tirik. Dia kerajaan pusat bukan takat tirik. Terkelui. Habis. Okey, kita tengok. Lepas tu ulang alik. Dapatlah RM500 bagi sekaligus kepada veteran tentera yang dah hidup lama ni, yang telah berjasa pada negara. Tabung pilihan raya tu bergerak di tiap orang tolong bagi ya. RM50 ke atas. Yang mampu. Yang tak mampu, terlalu miskin, mai jumpa saya. Tadi yang tadi sekalian, berulang mana dia kata bagi 500. Saya kata tak boleh lebih ke? Tunggu. Kita kalau ekonomi pulih sikit, kita akan beri lebih daripada masa akan datang. Kemudian kita tuduh orang ni tak boleh, tuduh orang ni rasuah, Jangan tuduh begitu tak elok. Sebab kita tak tahu. Maka kita tubuh tuan kuasa. Sebab saya boleh tuduh Dr. Maeng kita ni. Masa dia expo dulu, dia curi setengah juta. Saya tak boleh periksa di rumah dia. Saya tak boleh tenang pintu masuk. Saya tak boleh buka bonet kereta dia untuk cek. Yang boleh, polis. Yang boleh, SPRM. Yang boleh, jawatan kuasa khas yang ditubuh di bawah kuasa yang Pertuan Agong diturunkan melalui kabinet. Maka kita tubuh jawatan kuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Wang. Dia boleh cek, dia boleh buka file. Dia boleh buka lemari orang. Dia boleh cek. Bila cek itulah, barulah kita tahu bayar 6 bilion. Satu kapal pun tak siap, patut buat 6 bilion. Orang berniaga hamba tahu kan 6 bilion ni macam mana? Aku tak tahu. Banyak 6 bilion. Negeri Pulau Pinang ni, belanjawan dia 1 bilion lebih kurang. 6 bilion, 6 tahun perbelanjaan Pulau Pinang. 6 tahun. Tak siap kapal. Pasal apa tak siap? Ada duit kapal itu digunakan untuk bayar benda lain. Bayar benda lain. Oi, YNDB hampa payah nampak. Saya pun tak faham. YNDB ni kita tengok ada beg tangan, Bosma, ada kat Subang apa artis di Amerika, Hollywood, ada kat lukisan, kita tak faham. Transisi duit kita tak faham. Tapi LCS dia orang faham. Ni kapal peronda. Mana dia kapal peronda? Tak ada. Mana helikopter? Tak sampai. Pasal apa kita tahu? Sebab Mamat jadi menteri. Kalau kita tak buat siasatan, kita tahu tak berlaku penyelewengan? Itu baru satu kementerian. Tu yang dikatakan Malaysia ni berkeluih dia. Duit bocor.
60 bilion setahun. Bila umum dalam belanjawan ni tuan-tuan dan percaya tu sembang kedai kopi. Belanjawan dia kena bahas, dia kena undi, lulus baru boleh pakai. Belanjawan baru ni yang disiapkan 7 hari bulan, itu sembang kedai kopi. Faham ke tak ni? Lah diulang lah atau berita bohong. Tak boleh pakai kerana belum lulus. Lepas pilihan raya ni, kalau kita menang, kita akan buat belanjawan lain. Kalau Mak Sabri dan partinya menang, dia akan buat belanjawan lain. Belanjawan ni tayang untuk pilihan raya aja. Saya berhenti lah ni. Dia orang tua dalam parlimen ni. Kalau bukan orang baru. Jadi dia umum. Makcik Kiah dapat lebih kurang 2,500. Syok tak? Syok. Tak payah pinjam 2,500 campur semua dekat 5,000. Makcik Rosmah dapat 180 juta. Dia minta dalam buat ni solar ni dah bukti dalam mahkamah dan dihukum 180 juta. Ni yang duit kita duduk duit ni 180 juta, hampir sama banyak, hampir sama dengan belanjawan Menteri Perlis. Ni cara duit negara kita tiga. Tapi kita lihat ulama-ulama PPP tak peduli pun hal ini. Saya pun pelik. Sebab itu negara yang berakhlak Islam dalam dunia ni yang pertama diletakkan New Zealand. Dia letak lagi Finland. Mana lagi? Norway. Yang terdekat dengan kita, Singapura. Lah ni semua merungut pergi haji dekat 30,000. Kan? Pasal apa mahal? Di antaranya kerana duit kita jatuh. Okey. Kita pergi Mekah tahun 60-an. 70-an, 80-an, $1,000. $1,000, RM2,500. Sekarang $1,000 tu juga $4,600. Bukan naik, kerana duit kita jatuh. Kita pergi Mekah, masa saya pergi yang pertama dulu. Saya pergi Mekah yang pertama, tak ingat dah tahun berapa, tahun 80-an lah. RM100 kita dapat RM145. Sekarang RM100 kita dapat RM90. Artinya kalau muasasah charge kita $2,000, dulu kita kena bayar lebih kurang $2,500, RM5,000. Sekarang kita kena bayar RM9,000. Bukan naik kerana duit kita jatuh. Pasal apa duit jatuh? Reserve negara kita makin sikit. Reserve. Pasal apa reserve? Korang pakai duit curi. Pasal apa pakai duit curi? Rakyat sokong. Rakyat sokong. Kalau orang Islam melakukan kesalahan, dia ada pintu taubat. Kalau orang bukan Islam baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat. Padan muka kau. Ini ilmu apa ni? Seolah-olah orang rasuah tak faham, menyeleweng tak faham. Sebab itu dalam parlimen saya tanya Anwar Ibrahim pasal dia senang berucap lah. Tok Sri Anwar, tolong nak, boleh tak ajar saya macam mana saya nak dapat 900 juta bila jadi menteri, seperti bekas menteri wilayah dalam bank ada 900 juta. 900 juta ni gaji ke curi ke? Gaji ke curi? Pakai bahan sokong? Sampai bila orang Melayu nak berubah? Tengok orang Cina. Bila zaman Tan Kun Suan melakukan penyelewengan dalam Koperasi Bersatu, mereka hukum MCA. Mereka bukan Islam, tak baca apa ayat Ar-Rashi wal Murtashi Pennar. Orang India, bila penyelewengan rasuah dalam Mecca Holding, mereka tolak MIC. Melayu, lagi rasuah kuat, lagi sokong. Apa Tuhan atur rahmat pada kita? Apa ni? Nak sokong lagi? Pelik. Sebab itu kita lihat di dunia ini negara NGO di Eropah kuat. Berlaku di Afghanistan, mereka hantar NGO mereka. Di mana-mana Jerman, di mana-mana Sweden, di mana-mana Norway, di mana-mana Australia. Mana NGO Islam? Tak ada duit. Berapa tak ada duit?
negara tak ada duit. Kenapa negara tak ada duit? Tireh. Kita sepatutnya dah setara dengan Korea. Setara dengan Korea. Tapi ketinggalan. Saya pergi Singapura, hati saya berdebak-debak naik taksi. Tengok $15. 45 ringgit lah. Saya lagi dia naik $20, 60 ringgit. Nak pergi 100 meter lagi. Saya kata berhenti ni. Sebab lagi dia naik lagi. Sebab kita 2 kali tu, 3 penduk. Makan. Nak makan restoran tak wani pergi cari warung. Warung di sana apa ni? Warung-warung kecil lah dalam bangunan dia ada warung kedai-kedai tu. Bolehlah makan lagi $5. $5 berapa? 16 ringgit lebih. Kita pun hampir sekalian kita tengok. Akibat rasuah ada penyelenggara yang susah akhirnya orang Melayu. Betul ke tak? Sebab bila kerajaan kurang duit, maka dia akan kurang subsidi. Dia akan kurang bantuan. Yang menerima bantuan banyak ni Bumi Putra. Bumi Putra Sabah Sarawak dan Bumi Putra sini orang Melayu. Yang paling termiskin memanglah masyarakat India, kelompok yang kecil. Tapi secara umumnya Bumi Putra. Maka kuranglah bantuan bila duit kerajaan kurang. Bila kerajaan kurang, kena puan duduk curi. Saya menteri 22 bulan rasa lah juga jadi menteri. Tapi kita tengok menteri-menteri yang sebelum kita ni kaya-kaya, rumah ni lah, rumah banglo dia boleh kembang 3 lot buat rumah 10-20 juta. Ni duit mana? Ada seorang menteri tu, dia meninggal dunia, bini dia dan mak dia berebut harta 2 bilion. 2 bilion. Bukan orang menega kita tak kisah, kita tak heran. Tapi orang Melayu izin tengok benda begini. Itu kita pelik. Kita tengok bila Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Kita tunaikan janji. Royalty kena bayar. Dan sebelum tu kerajaan tak bayar, kita bagi Terengganu. Mereka dapat 1.2 bilion lebih. Kelantan tak ada royalty banyak. Diberi 400 juta untuk bantu Bumi Putra Kelantan. Apa yang dia buat? Mimpi pas sana. Beli Mercedes dulu. Pulau Pinang nak beli. Dia Pulau Pinang beli sebiji. Patutnya Pulau Pinang nak beli 14 biji sebab dia mampu. Ni dah yang beli Kelantan. Sebab itu tapi Tuhan anugerah nikmat di Kelantan. Pergilah hotel sana, tak payah pergi kedai mamak. Buka pipe dah boleh minum teh ais. Jadi sampai bila orang Melayu duduk macam ni. Ni saya haraplah, saya tak mau belajar dah. Tapi penaga ni kalau Pakatan Harapan tak menang, aku rasa duit pun nak main. Apa orang Melayu meta ni. Sampai orang buat kat kita jadi macam tu. Sampai Zaid Hamidi kata, hampa kena bagi kemenang nak selamat kami supaya jangan masuk jail. Kita kalau dia tak dapat, dakwa lah. Saya ke mahkamah berapa kali lah. Kalau kita ada kes, dakwa lah. Tak kira saya tak kira anak ke, pegawai ke, siapa yang kena dakwa, ikut undang-undang. Kita tak kira. Tapi mereka ni nak menang pilihan raya sebab nak selamatkan diri. Tak kira bah ke apa, tak kira lah. Kalau bah itu ni, hampa keluar mengundi berenang. Tak kira buat macam mana pun, asalkan UMNO biar menang nak selamatkan Zaid ini dan rakan-rakannya daripada hukuman-hukuman yang begitu banyak yang mereka kena hadapi kes mahkamah. Kata sekok-sekok mereka ni. Dulu saya tak ada jadi menteri, saya tak tahu bila saya jadi menteri, saya tahu lah banyak mana sangat gaji. Nak hidup senang sikit tu boleh lah. Tapi nak sampai kereta sampai 2-30 biji, motosikal mewah sampai 20 biji, ini banglo sampai 4-15 biji, ni mohon, ni mengarut ni. Ni mesti curi, bukan hilang, aku pun tahu hilang macam mana. Haruskan sebab itulah. Saya harap penaga dan kepala batas kita menang. Boleh? Boleh. Bukan kerana perlu kita menang tu, kerana nak sekat ni, buat penyangga ni. Kalau mereka menang lagi, oyuk. Kita tengok Selangor macam mana, kita tengok Pulau Pinang macam mana, kita tengok Negeri Sembilan macam mana, pelabur-pelabur masuk macam mana, kerana kita dapat tunjuk cara pemerintahan. Kalau ada tiris sana sini sikit, mungkin ada, tapi kita dapat tutup lubang-lubang itu, menyebabkan kerajaan negeri mampu untuk khidmat kepada rakyat. Boleh? Boleh. Tekan ni dulu, hamba jaga. Kalah penaga, kepala pemerintah jaga. Amanah menang. Aku tak balik kampung yang akan datang nanti. Sekian dulu. Saya ucap terima kasih. Selamat mengundi dalam pilihan raya. Selamat memenangkan calon-calon
Pakata Harapan dan rekan Pakata Harapan. Terima kasih.